Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Ana bi khair. Seorang je. Seorang je. Seorang je sihat. Yang lain? Kaifa halukum Alhamdulillah. jami'an? Alhamdulillah nahnu bil khair. Masya Allah, Masya Allah. Ahsan. Okey. Kita akan sambunglah pembelajaran kita yang sebelum ni. Okey. Buka muka surat 7. Bukan 7. Sab'atun wa samanuna. 87. Buka muka surat 87. Okey. Kita akan present ya. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Nampak. Nampak? Nampak. Okey, alhamdulillah. Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan at-tarakibu. Okey, sebelum tu saya nak tanya. Sebab sebelum ni awak dah pernah belajar dengan Ustazah Zuliana. Betul? Bab tarakib. Betul? Betul. Okey, saya nak tanya siapa ya? Saya nak tanya ni lah. Helena Sofia. Boleh tak kakak Helena Sofia? Tak apa, tak Boleh. tahu maafin Mushila. Okey, kakak. Sebelum ni awak dah belajar dengan Ustazah Zuliana tentang at-tarakib. So, berapa at-tarakib yang awak pernah belajar dengan Ustazah Zuliana sebelum ni? 2. 2, apakah dia? Taroke idofi dengan taroke nati. Masya Allah, ahsanti mumtazah. Okey, betul sangat. Tetapi ada lagi satu iaitu adadu tartibi. Okey, seperti yang saya bentang, kalau awak tengok sini, tarkib ni maksud dia, awak kena tulis kat situ, tarkib ni adalah maksud dia susunan. Tulis kat situ, maksud dia adalah susunan. Bila benda-benda yang tersusun, maka mesti benda tu ada lebih mesti lebih daripada satu. Okey, contoh perkataan satu. Kalau ada satu je perkataan, kita tak boleh nak susun. Tapi kalau dia ada 2 ataupun 3, kita boleh susun. Itu dinamakan sebagai at-tarkibu, iaitu susunan. Tetapi susunan ada 3. Nakti, idhafi dengan adadu tartibi. Nakti ni nanti kita akan tengok. Idhafi pun awak dah tahu dah. Okey, yang adadi ni bila ni lah nombor-nombor. Contoh isnata asyar, khamsata asyar. Okey, sebab dia ada 2 perkataan, maka dia dikira sebagai tarkib adadu tartibi. Okey, habis untuk yang ni. Kita tak akan belajar lagi ni. Kemudian, so kita tengok pada okey, naati. Okey. So awak buka buku tulis awak sekarang. Buka buku tulis. Okey. So yang pertama tarkib naati. Apakah dia tarkib naati? Okey, saya nak minta Muhammad Safrizal. Ada tak Muhammad Safrizal? Ya. Okey, Safrizal, awak tahu tak macam mana caranya awak nak mengenal tarkib nakti? Ada alif lam. Ada alif lam? Dekat mana ada alif lam? Sebab dia ada 2 perkataan. Dekat dua-dua. Dekat 2 perkataan. Okey, terima kasih. Ahsanta Safrizal, memang bagus. Okey, sebelum tu kita kena tahu kalau an-nakti ni macam mana caranya kita nak kenal an-nakti. Kalau kita baca buku, okey, kita tengok je, oh aku tahu dah, ini nakti. Okey, aku tahu dah.
Ni nakti. So apakah ciri-ciri nakti? Awak tulis kat situ, bawah nakti tu awak buat tanda bulat macam ni, awak tulis kat dia sama. Lepas tu tutup kurungan. Tulis macam tu. Nakti, letak bawah dia, buka kurungan, lepas tu tulis sama, tutup kurungan. Okey. Okey, macam yang Safrizal kata tadilah, dua-dua ada alif lam. Tetapi an-nakti ni adalah perkataan pertama dia mestilah daripada isim. Dan perkataan kedua dia juga bukan isim tetapi sifat. Mesti ingat sampailah masuk yang lahat bahawasanya perkataan pertama mestilah isim dan perkataan kedua adalah sifat. Okey, contoh saya dah bagi Okey, yak malu tabibu mahiru. Okey, yak malu ni kita tolak tepi lah sebab dia ni fa'il, kita tak nak cakap dengan dia. So kita tengok tabibun mahirun. Alright, dekat sini sibuk lah benda ni. Okey, tabibun dekat sini tabibun maksud dia doktor. Jadi doktor itu adalah isim. Okey, kemudian kita tengok perkataan kedua dia. Perkataan kedua dia adalah mahirun, iaitu seorang yang mahir. Okey, mahir ini betul tak dia ni sifat? Betul tak? Betul. Betul, Masya Allah. Okey, betul-betul ahsanti. Okey, so dekat sini betul lah tabibun ni isim, mahirun ini sifat. Jadi kalau kita nampak perkataan dia, okey isim pertama ni, kedua ni sifat, maka dia adalah naati. Tetapi bukan semualah awak tahu maksud dia. Betul tak? Kebanyakan ni kalau soalan ditulis, awak faham maksud dia. Kebanyakannya awak faham ke awak tak faham? Tak faham. Tak faham. So macam mana caranya ataupun tip macam mana aku nak tahu ya nakti ni? Okay, so saya bagi pastikan awak salin dekat dalam buku. Atau awak dah pernah salin dengan Ustazah Zuliana? Pernah belum? Belum. Belum. Okay, kalau belum, ambil masa sebanyak 20 minit. 20 minit habis. Cepat salin. Okay, khalas walala. Khalas walala. Khalas, ahsanti. Yang lain khalas? Alah. Masya Allah, ahsan. Okay, so kalau nak tahu dia macam mana, tadi kita dah tulis dah dekat bawah dia. Sama, apa yang sama tu? So ada syarat dia. Yang maaflah ya, ni saya dah tua, tulisan pun macam dah tua-tua, dah kerepot. So minta maaf ya, harap-haraplah faham. So syarat dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, apa yang perlu sama? Yang sama dia mestilah dari segi adat, bilangan. Adat, bilangan. Okey, kalaulah seorang, kita sebut mufrad. Kalaulah 2 orang, kita sebut musanna. Kalaulah 3 orang ataupun ramai, kita sebut jamak. So, dekat sini saya tulis mufrad tambah mufrad. Ni sebagai contoh lah. Tapi ini menunjukkan seorang dengan seorang. Okey, kalau kita nak buat musanna 2 orang,
musanna. Perkataan pertama mestilah musanna, perkataan kedua juga mestilah musanna. Tapi kalau ramai, perkataan pertama pun jamak, perkataan kedua juga adalah jamak. Jadi kita tengok contoh. Alright, mana ni? Alright, okay, sekarang ni kalau kita tengok Tobi pun macam tak faham kan? Sekejap ya, sebab ni saya tunjuk kat budak kelas lain sebelum ni. Alright. Okay, so okay. Tobibun. Okay, dekat sini Tobibun. Dan nak Azil. Ya Amirul, limaza mutaakhiran? Okay, so sekarang Tobibun mahirun. Okay, maaflah ni macam ya Allah. Mesti awak tak faham kan? Minta maaf ya. Tak ya, orang dah tua gini lah. Okay, bismillah. Okay, dah saya ingat pula. Tobibun mahirun. Okay, sekarang ni Tobibun ni, doktor ni seorang. Jadi mahirun ni pun seorang. Kalaulah kita nak kata dua orang doktor, kita akan tambah alif nun. Betul tak? Kalau musanna tambah alif nun, betul? Betul. Okay, so Tobi. Tadi ba kan? Okay, tambah je alif nun. Bani. Allah, tulisan. Lepas tu tambah juga mahironi. Yang pasti kena sama. Perkataan pertama sama, perkataan kedua pun sama. Tapi kalau kita nak buat dia ni jamak. Allah susahnya. Ya Rabbi, ya Rabbi. Okay. Kalau kita nak buat dia jamak, Tobi tambah waw alif. Tobi, bukan waw alif, waw nun. Tobi buna mahiru. Nah, faham ke tak faham setakat ni? Faham. Alhamdulillah. Ahsan. Masya Allah. Okay. So, untuk yang pertama, dia dah sama. Mufrad, musanna, jamak. Tapi kita tengok pula yang kedua ni. Apa yang kena sama? Kalau perkataan pertama muzakkar, perkataan kedua mestilah muzakkar. Muzakkar maksudnya apa? Lelaki. Tetapi kalau perkataan pertama muannas, perempuan, maka perkataan kedua juga adalah perempuan. So kita tengok contoh. Okay, sekarang ni kalau kita tengok contoh asal tadi kan. Kalau kita ni. Okay, kita tengok contoh asal dia. Sekarang, Tobibun. Dia tak ada ta marbutoh. Selalunya kalau perempuan mesti ada ta marbutoh. So sekarang ni dia ni adalah muzakkar. Sebab itulah perkataan kedua dia juga adalah muzakkar. Tetapi kalau perkataan pertama dia muannas, kalau perkataan kedua dia adalah muannas, pertama dia muannas, maka kedua dia juga adalah muannas. Nampak tak? So ni doktor perempuan yang mempunyai sifat yang mahi pun menunjukkan perempuan. Faham untuk yang ni? Faham. Okay, ahsan. Okay, kemudian kita tengok yang ketiga. Apa yang perlu sama? Okay, sekarang saya tulis makrifah. Saya rasa awak ingat ke lagi pun saya tak tahu. So, seperti yang kita belajar sebelum ni, isim kita bahagi kepada dua. Nakirah dan juga makrifah. Okay, kalau makrifah dia ada 6. Bla 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 bla. So, nakirah mestilah tak ada alif lam. Tetapi kalau makrifah mesti ada alif lam. So, makrifah dekat sini adalah alif lam. Kalau perkataan pertama dia alif lam,
perkataan kedua mesti ada alif lam. Tetapi kalau perkataan pertama tak ada alif lam, perkataan kedua mesti tak ada alif lam. Kita tengok pada contoh. Sekarang contoh dia tak ada alif lam, maka kedua pun tak ada alif lam. So kita kalau kita letak sini alif lam. So yang kedua juga mesti ada alif lam. Faham yang ni? Yang ni. Faham tak yang ni? Faham. Masya Allah, ahsan. Akhir sekali, mestilah sama dari segi harakat, iaitu baris. Harakat adalah baris. So kalau perkataan pertama baris atas, perkataan kedua mesti baris atas. Kalau perkataan pertama baris bawah, perkataan kedua mesti baris bawah. So kita tengok pada contoh. So kat sini Tobi Batun. Kenapa Tobi Batun? Sebab tak ada alif lam. Bila tak ada alif lam, kita letak tanwin. So kat sini perkataan pertama baris depan, 2 baris depan. So yang kedua pun baris depan. Tapi kalau pertama baris atas, kedua pun baris atas. Kalau baris bawah, so baris bawah. Faham yang ni? Hal tafhamuna? Faham? Faham. Okey, dah faham. So, dah habislah untuk bahagian tarakib nakti. Jam pula dah. Tutup pintu lah. Okey, so kita terus kepada al-idafi. Untuk idafi, intazir qalilan. Tunggu sekejap. Okey, so untuk idafi macam mana kita nak kenal dia? Dia pun ada 2 perkataan. Sebenarnya idafi ke, naati ke, dia bukan setakat 2 perkataan. Tetapi umur baya awak ni, awak hanya belajar 2 perkataan sahaja. So kalau awak mampu untuk memahami ni dengan baik, maka nanti bila dah form 3, form 4, form 5 dan sampailah 2, awak boleh mahirlah untuk bahagian tarkib. So kalau idafi, kita ambil 2 perkataan. So perkataan pertama mestilah isim. Perkataan kedua juga mestilah isim. Contoh dia adalah mudiru al-madrasati. Mudiru al-madrasati. Okey, saya bagi awak 1 minit tulis sekarang. Lepas ni saya nak tengok awak tulis. Kena buka kamera. 1 minit dari sekarang. Khalas wala Khalas. Khalas. Wahdah faqat. Seorang je. Khalasu wala laisa. Khalas. Alhamdulillah. So kita tengok dekat sini. Okey, macam mana caranya untuk kita tahu kalau kita tengok dekat soalan ke, tengok mana-mana ke, dia suruh tentukan tarkib naati dan juga tarkib idafi. So, apakah tips untuk mengenali idafi? Okey, yang pertama mestilah perkataan pertama isim. Mudir ni adalah isim, bukan perbuatan. Al-madrasah, sekolah. Sekolah ini pun adalah kata nama, bukan kata kerja. So, cukup isim dengan isim. Tetapi kalau kita nampak isim dengan isim sahaja, kita tak dapat lagi nak tentukan dia idafi ke tak. So, ada syarat-syarat dia.
Tadi nak arti kena sama. Tapi kalau idhafi tak perlu sama. Apa yang tak perlu sama tu? So perkataan pertama dia mestilah tak ada alif lam. Mestilah tak ada alif lam. Dan yang kedua ada alif lam. Saya ulang, mestilah perkataan pertama tak ada alif lam. Tak ada alif lam. Dan perkataan kedua mestilah ada alif lam. Faham? Faham tak? Faham. Fahami? Belum. Okey. So itu yang pertama. Yang kedua, tip untuk mengenali dia. So perkataan pertama mestilah berbaris atas. Perkataan kedua mestilah berbaris bawah. Perkataan pertama mestilah berbaris depan. Perkataan kedua mestilah berbaris bawah. Okey. Sebenarnya untuk idhafi ni dia banyak syarat-syarat dia. Tapi saya ajar yang ni dululah. Nanti akan datang kita akan tambah lagi. Sebab petang-petang ni takut awak tak boleh masuk So saya nak tanya, semua faham atau ada yang tak faham? Faham ataupun tak faham? Takat ni semua faham? Tetapi saya nak tanya. Faham ya? Faham? Nur Ain Kristina faham? Nur Ain Kristina. Faham ke? Faham Ustazah, faham. Faham. Okey, Iman faham? Ahmad Iman faham? Faham. Alhamdulillah faham. Macam tu Ashraf Amiruddin faham? Bukan faham ya? Faham. Alhamdulillah. Fatma faham? La yujadu as-sautu. Tak ada suara Fatma. Limaza hakaza. Kenapa macam tu? Okey, faham. Ahsanta. Okey, so bila dah faham saya akan buat ujian. Alright. Nampak? Ke tak nampak? Nampak. Okey, Allah siannya suara. Alright. Saya nak panggil Naziha. Ada tak Naziha? Ya Naziha. Hal anti maujudah? Kamu ada ke Naziha? Ya Naziha. Naziha. La yujadu. Najihah ada? Najihah Izzati. Saya. Okey Najihah Izzati. Boleh tak awak tolong bacakan ayat yang pertama? As-sudiru al-mutakinu al-mutakinu fil fasli. Masya Allah. Tolong baca dia punya maksud sekali. Pengetua yang tekun di kelas. Okey, kakak Najiha, ada tak dekat sini tarkib? Ada. Mana? Al-mudiru al-mutakinu. Masya Allah, ahsanti mumtazah. Okey, ini tarkib apa? Tarakib nakti. Sebab? Ada alif lam kat depan. Tu je sebab dia. Sebab ada alif lam kat depan. Lepas tu yang kedua? Alif lam juga. Lagi apa lagi? Apa tanda dia? Saya tak pasti. Okey, tadi saya cakap alif kalau makrifah mesti kena sama. Kalau alif lam, sama alif lam. Kemudian saya cakap tanda sama dia yang kedua adalah
harokat iaitu baris. Kalau baris dia yang perkataan akhir ni baris depan, maka perkataan akhir dia mestilah baris depan. Kemudian saya cakap lagi mestilah sama dari sudut muzakkar dan juga muannas. So sekarang mudin ni adalah lelaki sebab tak ada tamarbutah. Jadi dekat sini pun mestilah lelaki, tak ada tamarbutah. Kemudian sama dari segi apa lagi? Bilangan. Sekarang ni mudin ni adalah seorang. Sebab apa dia seorang? Sebab tak ada alif nun yang menunjukkan dua orang ataupun tak ada waw nun yang menunjukkan jamak. Jadi dekat sini pun tak ada alif nun dan tak ada waw nun dan ini adalah mufrad seorang. Faham tak Kakak Najihah Izzati? Faham. Masya Allah, ahsan. Tik. Okey, kemudian saya nak minta kepada Muhammad Safrizal, boleh? Ya. Okey, cuba baca nombor 2 ni. Indi mistaratun tawilah. Okey, maksud dia? Saya ada di sisi Saya ada pembaris. pembaris yang panjang. Okey, terima kasih Safrizal. Sekejap ya Safrizal. Okey, sekarang ni saya maksud indi ni adalah saya ada ataupun di sisi saya. Contoh kalau awak nak cakap dengan orang, awak bolehlah guna indi. Dekat saya ni ada ataupun saya ada. Okey, kalau nak cakap macam tu kita guna indi. Okey, so Safrizal dekat sini ada tak tarkib? Ada Mana tarkib tu? mistaratun tawilah. Masya Allah. Tu tarkib apa? Tarkib idafi. Tarkib idhafi. Kenapa awak kata ini tarkib idhafi? Sebab dia isim dengan isim. Isim dengan isim. Okey, tadi saya dah bagi tahu dah dekat Safrizal. Okey, tanda idhafi isim dengan isim. Betul dah. Betul sangat. Apa? Isim dengan isim. Tetapi kita tak mampu kan nak maksudnya nak faham maksudnya macam ni. Kita kadang-kadang kita tak tahu pun benda tu sifat ke tak kan. So apakah tip untuk kita kenal idhafi tu? Mestilah perkataan pertama tak ada alif lam. Perkataan kedua mestilah ada alif lam. So cuba siapa tadi? Cuba tengok semula soalan ni. Dekat sini pertama tak ada alif lam. Kedua pun tak ada alif lam. Tak sama pun dengan yang mana tadi? Tak sama dengan idhafi. Tadi dia kata jawapannya idhafi. Kalau idhafi, pertama tak ada alif lam, kedua ada alif lam. So sekarang jawapan dia apa sebenarnya? Safrizal, apa awak cakap tadi ni, apa awak cakap tadi idhafi, tetapi tadi kalau awak tengok contoh apa yang saya ajar tadi, kalau idhafi mestilah pertama je tak ada alif lam, kedua ada alif lam. Cuba awak tengok soalan ni, pertama dia tak ada alif lam, kedua dia pun tak ada alif lam. So dia ni tarkib idhafi ke tarkib naati? Macam mana Safrizal boleh? Tak apa kalau Safrizal tak tahu, tak tahu. Okey, tak apa Safrizal, tadi awak dah cuba jawab isim dengan isim sebab awak kata tadi tarkib idhafi sebab isim dengan isim. Memang bagus sangat. Tetapi sebab itulah saya bagi tip macam mana kita nak kenal perkataan tu. Sebab kadang-kadang kita rasa dah tu isim dengan isim tapi sebenarnya bukan. Dia isim dengan sifat. So istaratun ni adalah pembaris. Pembaris adalah isim sebab dia adalah kata nama. Tapi tawilatun, panjang, dia memang isim.
dia memang isim tetapi dia adalah sifat. Sebab sifat panjang. Pembaris tu sifat dia panjang ataupun pembaris tu sifat dia pendek. Okey, tapi sebahagian daripada kita tak mampu nak faham. Macam saya bayar awak dulu, saya memang tak faham. Macam mana nak bezakan tarkib naati dengan idafi. Tapi lepas saya dah tahu clue dia, yang pertama tak ada alif lam, kedua mesti ada alif lam. So kat sini kita dah jelas dah, ni bukan tarkib idafi sebab yang pertama tak ada alif lam, yang kedua tak ada alif lam. Sepatutnya idafi ni pertama tak ada alif lam, kedua ada alif lam. Apa baru masuk? Okey. Mana tadi? So dekat sini dia adalah tarkib naati sebab dia sama dua-dua. Alif lam tak ada, alif lam tak ada, baris depan sama, baris depan sama, ta marbutah ada, ta marbutah ada. So apabila benda dua perkataan itu sama, maka dia adalah tarkib naati. Okey, terima kasih Safrizal. So saya nak minta orang yang ketiga. Aisyah. Saya suka panggil Aisyah sebab adik saya pun nama Aisyah. Ya Allah. Ya Aisyah, mawujud? Ya, saya. Okey, kakak kuatkan sikit suara Irfa' sautuki. Kuatkan suara. Okey, sila baca yang pertama ni. Ya la'abu saya tak jelas lah. Jelas, okey, jap. Sekejap, ya. Okey, boleh nampak? Boleh. Ya la. Alamak. Kenapa dia tak boleh besar ni? Alah, tak boleh besar lah. Nampak tak kakak? Nampak. Okey, Ya sila. la'abu awaladu kurata ta'irah. Okey, sila baca dia punya maksud. Bermain budak-budak lelaki bola tampar. Okey, terima kasih kakak kakak peserta Aisyah. Kakak Aisyah dekat sini ada tak tarkib? Ada Kat mana ya? kurata ta'irah. Masya Allah, ahsanti. Kenapa kakak kata dia ni uh, apa tarkib tarkib idafi? Kakak jawapan dia tarkib idafi kan? Betul tak? Tarakik nak Betul tak tarkib idafi kakak? tak. Tak, sebab apa? Sebab tak ada alif lam kat depan dia. Sebab tarkib awak kata ni tarkib naati lah, betul? Okey. Okey, sekarang ni saya tunjuk awak semula Macam ni kakak, kalau idafi, perkataan pertama dia tak ada alif lam. Perkataan kedua ada alif lam. Tapi kalau naati semua sama. Kalau ada alif lam, mesti ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, mesti tak ada alif lam. Kalau ta marbutah. Kalau baris depan, baris depan. Baris bawah, baris atas. Okey, naati semua sama. Dua-dua perkataan tu sama. Tapi kalau idafi, mula-mula dia tak ada alif lam. Kedua, ada alif lam. Awak tengok. Qurrata at-ta'irati. Depan tak ada alif lam. Kedua, ada alif lam. So, Aisyah rasa ni tarkib apa? Idafi. Tarkib Idafi. idafi. Okey, ahsanti mumtazah kakak Aisyah. Okey, betul. Qurrata at-ta'irati. Qurratu at-ta'irati maksud dia bola tampar. Okey,
Yang pertama tak ada alif lam, yang kedua ada alif lam. Okey, saya nak minta kepada Amira Izzati boleh yang kedua? Boleh, boleh. Okey, sila. Yatakallamu ra'isul muhandisina ma'al hummal. Masya Allah, Mak. Ni dia punya maksud. Bercakap ketua jurutera bersama pekerja-pekerja. Ahsanti. Okey kakak, dekat sini ada tak tarkib? Ada Okey, kat mana tarkib tu? ra'isul muhandisina. Okey, sebab apa? Apakah tarkib tu? Tarkib idafi. Sebab? Sebab perkataan pertama isim, kedua isim. Lepas Okey. tu perkataan pertama tak ada alif lam, perkataan kedua ada alif lam. Masya Allah. Ahsanti. Mumtazah. Okey, betul ya kakak Amira bagi tahu tadi. Yatakallamu ra'isul muhandisina ma'al ummal. Yang pertama isim, yang kedua isim. Pertama tak ada alif lam, kedua ada alif lam. Itu dikira sebagai tarkib idhafi. Okey, setakat ni saya harap awak semua faham lah. Okey, seterusnya kita buka balik kita punya buku bahasa Arab. Okey, tengok dekat situ. Okey, saya nak minta kepada Afan Syahid. Afan Syahid. Boleh Afan Syahid? Okey, tolong baca at-tarakibu sampailah maklumatukum. Baca at-tarakib sampai maklumatukum. Okay. At-tarakib. Syabakatul al-internet. Ma'lumatuka. Ma'lumatuki. Ma'lumatukum. Okey, ahsanta. Okey, saya nak tanya Afan lah. Okey, ni semua ni yang warna purple ni, dia termasuk tarkib apa? Tarakib. Idofi. Sama je ni empat ni. Yang pertama tak ada alif lam, kedua ada alif lam, ni tarkib apa? Idofi. Idofi. Tarkib? Masya Allah, ahsan. Betul. Tarkib idhafi. Sebab yang pertama tak ada alif lam, yang kedua ada alif lam. Tetapi tiba-tiba pula kat maklumatuka, maklumatuki, maklumatukum tak ada pun alif lam. Macam mana nak tahu? So sekarang, tadi perasan tak saya tulis tadi, mestilah apa? Yang kedua ni ada alif lam. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, isim terbagi daripada dua, nakirah, makrifah. Okey, nakirah dia mestilah ada tanwin dekat hujung perkataan. Contoh kolamun, kolaman, kolamin. Dan dia tak boleh ada alif lam. So isim pula mestilah ada 6 ni. So sekarang makrifah ni mestilah alif lam. Mestilah alif lam. Okey, so semua 6 ni dikategorikan sebagai makrifah yang dikira sebagai alif lam. Walaupun dia ni tak ada alif lam, tetapi dia dikira sebagai makrifah yang mana ada alif lam. Okey, sekarang tengok buku awak tadi. Okey, mana? Okey, saya nak tanya ni. Hanif boleh Hanif? Boleh. Hanif Saleh. Okey, kaf Boleh. kat sini apa? Kaf dekat hujung ni. Apa? Kaf dekat hujung ni apa? Dia adalah Wahumahum, iyahumahuna, antumah-antum. Ini kategori apa ni? Disebut sebagai Tak ingat. tak ingat. Okey, tak apa. Okey, so Wahumahum, iyahumahuna, antumah-antum, antumah-antum, ana nahnu. Itu semua kita sebut sebagai dhamir. Okey, tapi kalau domir tu kita nak sambung dengan mana-mana perkataan,
Kalau anta, kita akan guna kaf. Kaf yang baris atas. Kalau anti, kita guna kaf baris bawah. So, okay. So, dia termasuk isim makrifah yang mana? Domair. Domair ni makrifah betul? Betul? Betul. So, huwa, huma, hum, ya, huma, hunna tu domair. So, dia dikategorikan sebagai makrifah. Jadinya, okay, sekarang ni, depan ni kita dah tahu dah dia tak ada alif lam. Okay, dah tak ada alif lam. Tetapi kaf ni pun tak ada alif lam. Tetapi kaf ini dia duduk dekat sini. Domain. Dia duduk kat makrifah. Kalau makrifah mestilah ada alif lam. So kita anggap je dia tu sebagai alif lam. Jadi dia seolah-olah maklumah tu sepatutnya ada alif lam. Tetapi sebab dia domain tu kan dikira alif lam lah sebab dia duduk dekat tempat makrifah. Awak faham tak? Ke awak tak faham? Siapa yang macam bela-bela lagi? Faham ke tak faham? Faham. Ashraf faham? Faham. Elina faham? Faham. Nawal Maisarah faham? Faham. Mardiah Aini faham? Faham, Ustazah. Masya Allah, ahsan. Tun. Nah. Okay, so kalau dah faham Alhamdulillah lah. Okay, so seterusnya saya nak minta kepada siapa lagi ya? Nur Amna. Ada tak Nur Amna? Nur Amna maujudah walaysa wallah. Nur Amna ada? Tidur ke Amna? Ada pun, Masya Allah, maafkan saya. Ada. Okey kakak. Okey, cuba baca al-baridu sampailah mubtadi'atu. Okey, cuba tolong baca. Yang gambar ni mesej tu ke Ustazah? Ya, betul. Al-baridul elektronik. Elektroniyu. Tak ada masalah. Terus. Mudai. Al-abu al-ta'limiyatu. Al-mustakhdimu al-mubtadi'u. Al-mustakhdimani al-mubtadi'ani. Al-mustakhdimuna al-mubtadi'una. Al-mustakhdimatu al-mubtadi'atu. Al-mustakhdimatani al-mubtadi'atani. Al-mustakhdimatu al-mubtadi'atu. Terima kasih kakak. Kakak tahu tak ini naat apa ya? Naat apa? Ini tarkib apa ya? Tarkib na'ti. Sebab apa kakak kata dia tarkib na'ti? Ayat pertama dengan kedua ada alif lam.
Masya Allah. Lagi? Sama baris. Lagi? Sama isim. Isim ada isi dengan ada isim dengan sifat. Masya Allah, ahsanti mumtazah jiddan. Okay, so semua ni adalah tarkib nakti. Sebab tadi kakak tu cakap ada alif lam. Ada alif lam. Baris pun sama, baris depan. Muzakkar, lelaki lah maksud dia. Satu. Okay, so sekarang saya nak tanya dekat awak lah. Ada maksud tak semua ni? Ada tak maksud? Apa tu? Ada ke tak maksud? Ada sikit. Ada sikit. Ada sikit je. Okey, saya bacakan maksud dia. Syabakatul internet maksud dia rangkaian internet. Syabakatul internet maksud dia rangkaian internet. Kemudian maklumatuka, maklumat kamu untuk lelaki. Maklumat kamu untuk lelaki. Maklumatuki, maklumat kamu untuk perempuan. Kira seorang lah, lelaki seorang, perempuan seorang. Kemudian maklumatukum, maklumat kamu semua, maksudnya 3 orang. Maklumatukum, maklumat kamu 3 orang ataupun ramai. Okey, kemudian al-baridu al-elektroniyu. Al-baridu al-elektroniyu. Email elektronik. Email elektronik. Kemudian al-al'abu ta'limiyatu. Al-al'abu ta'limiyatu. Maratan ukhra, al-al'abu ta'limiyatu. Maksud dia permainan pendidikan. Permainan pendidikan. Kemudian al-mustakhdimul mubtadi'u. Maksud dia pengguna baru. Pengguna baru seorang. Pengguna baru seorang. Pengguna baru seorang. Pengguna baru seorang. Kemudian al-mustakhdimani al-mubtadi'ani. Pengguna baru 2 orang. Pengguna baru 2 orang. Yang ketiga, al-mustakhdimuna al-mubtadi'una. Pengguna baru 3 orang. Pengguna baru 3 orang. Dan samalah pengguna baru seorang perempuan. Pengguna baru 2 orang perempuan. Pengguna baru 3 orang perempuan. Al-mustakhdimatul mubtadi'atu. Al-mustakhdimatanil mubtadi'atani. Al-mustakhdimatul mubtadi'atu. Okey, ikutlah kalau kita ada alif ke, ada waw ke, mestilah panjang sikit bunyi dia. Contoh al-mubtadi'atani sebab ada alif, so kena panjang sikit lah bunyi dia. Okey, so sekarang sampai sini sahaja kelas kita. Nanti insya-Allah kelas akan datang kita akan sambung untuk maharatul istima', kemudian maharatul kalam, kemudian kita akan sambung juga maharatul qiraah. Okey, untuk kerja rumah sangat mudah, yang mana awak perlu cari 3. Awak perlu cari 3 tarkib naati dan juga 3 tarkib idhafi. Tetapi tak boleh ambil dalam buku. Okey, tarkib idhafi 3, tarkib naati 3. Dan
nanti kita akan bincang untuk ni lah kelas akan datang. Okay, jangan ambil dalam buku tau. Sebab kelas Dazari saya suruh dia buat macam tu juga tapi lupa pula saya nak bagi tahu kat dia untuk ni. Semua ambil dalam buku. Senang lah. So semua kena cari dan hantar by WhatsApp lah. Sebab GC tu susah pula saya nak membukanya. Okay. So sekarang siapa yang ya. Ikut tajuk ni ke? Tajuk ni. Ikutlah mana-mana pun asalkan dia tarkib naati dengan tarkib idhafi. Tapi jangan ambil dalam buku. Macam mana kita nak tahu? Contoh kalau tarkib idhafi ni kan isim-isim. So macam contohnya mudir sekolah, bas sekolah. Ni saya dah bagi tahu dah ni. Bas sekolah, mudir sekolah. Apa lagi? Bola sepak, bola tampar. Dia ada dua tau perkataan tetapi bila gabung dia dapat satu. Contoh bola tu bola, tampar tu tampar. Tapi bila kita gabung dia jadi satu je. Bola tampar. Tapi kalau naati ni dia macam ni. Ibu yang cantik. Ummu Jamilah contoh ataupun cikgu yang besar. Dia maksud dia ada yang kat tengah tu. Dia mesti seseorang ataupun haiwan tu ataupun bunga ke benda ke mesti sifat dia apa? Bunga yang cantik. Bunga yang harum. Tu sifat bunga lah. Faham tak kalau saya cakap macam tu? Faham? Faham. Masya Allah, ahsan. So sekarang saya nak minta buka dekat mesej tu, tulis kehadiran kamu Kakak cuba buka, Kakak Amira Izzati cuba buka. Ini yang soalan tadi ke? Cuba buka yang saya baru hantar ni. Ya Allah, ini apa tu? Betul tak tu kehadiran kakak? Betul, yang kehadiran punya. Okay. So semua yang hadir hari ni boleh tulis dalam ni. Dekat mesej tu kehadiran kamu. Dah live dah ke Helena? Okay, sampai sini sajalah kelas kita. Pastikan kamu hantar dan bila dah hantar tu awak tandalah tanda right tu kan. Okay, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama. Terima kasih Ustazah. Personal ke? Sama-sama. Ya? Hantar personal ke? Hantar personal je dekat saya. Okay, bye. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sama.